أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah atas limpahan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah pilih untuk solat maghrib berjemaah pada malam ni walaupun hujan, dan Allah pilih pula sementara nak masuknya isyak, kita duduk saat sementara nak dengar apa mutiara ilmu yang boleh kita buat balik beramai selagi mana nyawa kita ni dikandung badan. Alhamdulillah, syukur tuan-tuan, kita bertemu kembali setelah akhir perjumpaan kita ketika Ramadan yang lalu. Jadi tuan-tuan, kita straight to the point tentang pengajian pertama pada malam ini, iaitu hadis 40 tentang Imam Al-Ghumariyah. Kitab yang ada pada tangan tuan-tuan itu, kalau perasan, kalau yang telah buka ataupun yang baru nak buka, maka tuan-tuan akan rasa sedikit pelik. Pelik tang mana? Pelik sebab buka terus hadis.
Selalunya kalau buku ataupun kitab yang kita beli, dia ada muqaddimah dia, dia ada penghargaan dia, dan paling kurang dia ada pengarang kitab tu siapa. Ceritanya lagu ni yang original ada di tangan saya, kecil je. Yang original ada di tangan saya. Bila mana saya nak mengajak kitab ni di Taiping, saya dapat kitab ni pada tahun 2013 ataupun 14 tak silap. Khatam bersama dengan Tuan Guru Ustaz Ibn Hajar Yahya, lebih kurang dah lupa dah nama Tok Guru pun. Dan tuan-tuan, masa tu kitab ni ada. Kemudian bila nak mengajak di Taiping, saya telefon syarikat yang cetak kitab ni, yang diterjemahkan daripada hadis kepada terjemahan. Maka tak dapat dihubungi, dan kita kontak dengan syarikat yang terbaru yang menggantikan di pusat tahfiz, apa nama ni, Tok Keling Al-Ustaz. Maka mereka kata tak ada cetakan. Jadi tuan-tuan sekalian, bila tak ada, maka saya fikir kalau nak ambil kitab saya ni photostat, dia jadi tak comel. Nanti dia hitam sebelah, dia hitam belah bawah, jadi tak seronok. Maka saya bincang dengan sahabat saya yang master dalam bidang hadis, macam mana ni? Dia kata bawa mai dengan sukarela, dan dia pun tuan-tuan bawa, dia kata bawa mai kitab hang tu, ataupun dia suruh saya ambil gambar, pergi ke dia, dan dia type balik lah kitab yang ada pada tuan-tuan tu. Dia type balik hanya hadis sahaja, matan hadis sahaja, daripada 1 sampai ke 40 ataupun 40 lebih. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada kita photostat nampak tak comel, maka kita buat satu buku lah yang ada pada tangan tuan-tuan itu. Cuma tak seronok sebab tidak ada pengarang sahaja, itu sahaja. Jadi tuan-tuan sekalian, sebahagian daripada pembelian yang tuan-tuan beli, saya berikan kepada sahabat saya atas tanda terima kasih. Dan itulah tuan-tuan, bila mana orang faham tentang infak sedekah ni, saya kata setiap pembelian daripada jemaah, sebahagiannya diberikan kepada entahlah. Sebab entah take balik bukan senang, baris nak kena cek balik, terjemahan kena tengok balik. Baru-baru ni tuan-tuan, dia kata yang bahagian nak bagi ke dia tu, jika ada jemaah, jika ada tuan-tuan nak kata tak mampu tu, pelik sangatlah. Tapi kalau rasa nak juga tapi tak mau bayar, saya jenis bayar ustaz, makan saya bayar, tapi mau kalau kitab ni saya nak free, tuan-tuan bagi tahulah. Jadi yang hasil yang saya nak bagi pada dia tu, dia suruh wakaf balik. Ni orang hati mulia lah. Siapa yang suka bersedekah, tuan-tuan jangan risau akan kematian esok ni. Pasal itulah bekal dia. Wallahu alam, itu sedikit penjelasan tentang kitab kita. Baik, saya buka permulaan muqaddimah. Mungkin apa saya nak maklum kepada tuan-tuan, kita duk biasa dengar dah, dan kadang-kadang belum, dan kadang-kadang terlupa. Apa dia? Apabila kita belajar kitab hadis-hadis, yang kita duk biasa dengar mesti 40. Kadang-kadang orang dia faham hadis 40 hanyalah Imam Nawawi. Dia kata masjid tu banyak mengaji kitab Imam Nawawi. Pasal apa? Tengok duk tulis hadis 40 tu semua Imam Nawawi ya Ustaz Jawabnya tidak. Sehingga sebagian ulama menyebutkan sebelum Imam Nawawi mengarang kitab 40 hadisnya, menyusun kitab 40 hadis, sebelum tu pun dah 40 hadis. Maka mengikut kepada penyusunan para ulama masing-masing, antaranya di tempat lain saya mengajak 40 hadis akhlak tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Syekh Tariq Muhammad Saddar. Dia mengkhususkan tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ada hadis yang menyusun tentang bab ibadat. Ada hadis para ulama nyusun dalam bab muamalah dan seumpamanya. Tapi kenapa Imam Nawawi yang menjadi, kita kata, famous, yang sering dibacakan di masjid-masjid ataupun surau? Kerana tuan-tuan, sebagian ulama mengatakan hadis 40 Imam Nawawi dia complicated pada sudut kehidupan, kerana hadisnya bermula dengan niat. Ni Imam Nawawi susun hadis dia. Yang pertama, dia meletakkan pada bab niat, hak yang innamal a'malu bin niat tu. Maka dia menghuraikan tentang niat, kerana amalan kita, kehidupan kita dimulakan dengan niat. Niat inilah nak tentukan kita ni dapat pahala ke tidak. Niat inilah nak tentukan kita ni sah ke tidak ibadat. Niatlah nak membezakan ibadat ataupun adat. Contoh, tuan-tuan mai duduk di masjid, mai awal tak ada kerja apa, nampak siapa nak hujan petang ni noh, malam nak pergi kuliah pula. Kena mai awal. Mai duduk saja. Duduk apa tak kata, ngekon tak buka, panas tapi duduk saja, tak ada apa. Kerana duduk itu dikira adat, bukan ibadat. Habis duduk yang dikira ibadat, i'tikaf. Mai duduk nawaitul i'tikaf, dia doa i'tikaf, dia zikirkan lebih kurang Allahu Allah, Allahu Allah. Sebut Allah. Sebut Allah, saya teringat langsung lah. Ada kawan-kawan kata tak dapat pahala. Yang tu ada nanti kita bahas. Ada dalam bab bid'ah. Tuan-tuan, baik. Niat niat sah ibadat tajuk lain, niat dapat pahala itu tajuk lain. Pada sudut fiqh dan pada sudut tasawuf itu semua ada perbahasan. Maka yang famous tentang hadis Imam Nawawi kerana dia merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kitab yang ada pada tangan tuan-tuan dan yang saya nak mengajak berkongsi dengan tuan-tuan sekadar kemampuan saya, ini juga bagi saya merupakan kitab yang merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Dalam ni ada tauhid, dalam ni ada fiqh, dalam ni ada tasawuf. Dan kalau kita rajin belik sikit, kita cuba kongsi tentang sirah, semua ada dalam ni. Sebab tu tuan-tuan yang mai daripada insya-Allah jika dipanjangkan umur sampai habis kita baca kitab ni. Tapi berapa lama wallahu a'lam. Ada satu masjid tu saya baca kitab ni juga hampir ke 3 tahun dah, baru separuh. Ini bermakna tuan-tuan, pesan guru saya, mengaji lambat tak apa, janji faham, daripada duk kira cepat tak faham datang apa. Dia kata lambat sungguh. Bab ayat semayang saja kat 3-4 bulan dah. Tapi dia ambil semayang tak betul lagi. Basuh siku dulu, pergi ke tangan. Tu teratuk guru dah ulang tak betul lagi, tambah tak ulang langsung. Ini kita. Awak ustaz duk baca kitab kecil-kecil sangat, baca kitab besar-besar sikit Dia ada tuan-tuan orang lagu tu tapi bukan Bukit Jannah. Dia kata ustaz tu lah aku tak padan nak pi. Pasal apa cakap lagu tu Pak Long? Kita nak pi punya jauh dengan kilat dengan hujan, pi dia baca kitab kecil tak padan lah. Kita dengan umur 70 ni bacalah kitab tebal-tebal. Tu bahasa kampung kita lah. Kalau balas cara kita balik, tera kitab kecil pun tak boleh buat mai, apatah kitab besar. Tuan-tuan, tu bahasa kasar lah. Nak sebut kata apa, kecil besar pun bila kita faham, kita nak sungguh-sungguh dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada kita insya-Allah. Baik. Selesai yang tu. Dan pasal POM 40. Tuan-tuan, dalam agama kita dia mesti ada jawapan. Mesti ada jawapan. Setiap itu dia ada jawapannya. Pasal POM 40. Kemudian pasal ayat Quran dia sebut nombor ni. Macam kita cerita hari tu tentang Ashabul Kahfi 300 tambah 9 ke lebih kurang. Orang Islam dia kena pakar matematik.
No, dia kena pakar matematik sebab banyak benda yang dalam Quran berkaitan dengan matematik. Baik, jawabnya kerana berdasarkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu faqihan wa kuntu lahu yawmal qiyamah syafi'an wa syahidan." Maksudnya, barang siapa di kalangan umatku yang menghafal 40 hadis daripada perkara-perkara berkaitan dengan agamanya, Allah akan bangkitnya sebagai seorang yang faqih, dan pada hari kiamat aku akan memberi syafaat kepadanya dan menjadi saksi untuknya. Ini merupakan satu bonus yang Nabi beritahu kepada kita. Allah Ta'ala bangkitkan kita dalam seorang yang faqih, dan Nabi SAW akan memberi syafaat kepada kita. Maka tuan-tuan, asbab daripada hadis ni sebahagiannya, maka ulama kumpulkan 40 hadis supaya kita ni, hak geng-geng orang awam ni, mudah hafal, no? Hafal, ingat, faham dan juga amal. Jangan mengaji saja. Pasal masa berlalu begitu pantas. Saya rasa malam ni saya cakap begitu laju, duk biasa sebiji-sebiji sebab nak ligan masa, nak buat lagu mana. Orang kata SOP, kita kena ikut, kena patuh, no? Sebab orang bagi. Orang tak bagi esok ni, cemuh kita tak tahu nak buat kerja apa. Nak mikir tak erti. Baik tuan-tuan sekalian, muqaddimahnya dekat kitab tuan-tuan tak ada, maka saya baca secara ringkas tentang biodata ulama tok guru kita, no? Secara ringkas. Nama penuhnya panjang nama ni, tuan-tuan tak payah tulis, no? Maka kalau tulis boleh karang satu kitab ni, panjang. Nak baca ke? Baca apalah, no? Kita baca sikitnya. Nama beliau ialah, ni nama IC dia, Al-Imam Al-Alamah Al-Hafiz Al-Muhaddith Al-Usuli Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Abdul Fadl Sayyid Abdullah, tu baru nama dia, bin Muhammad bin Siddiq bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Ali bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa'id bin Mas'ud bin Al-Fudail bin Ali bin Umar bin Al-Arabi bin Allal bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Maulana Idris Al-Asqar bin Maulana Idris Al-Akbar, dan Abdullah Al-Kamil bin Al-Hasan Al-Muthanna bin Imam Al-Hasan Al-Mujtaba bin Amir Al-Mu'minin Sayyidina Ali, dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni tok guru ni, bila kita baca sanad-sanad tentang silsilah keturunan dia, sampai kepada siapa? Sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Ini keturunan, tuan-tuan, keturunan Rasulullah. Dia rasa aura lain tu bila baca. Tuan-tuan, kira kitab kita baca ni penuh berkat, no? Penuh berkat. Sebab tu jangan buat main kitab ni. Kalau tuan-tuan rasa tak membawa kitab pun tak apa, yang penting beli buah di rumah. Beli buah di rumah. Ada seorang tok guru, dia punya sayang kitab dah, balik buah plastik, no? Balik buah plastik, susun di rak, nak baca, buka plastik, cium, baca. Sayang kitab tu. Kita pun sayang kok, bola bonek kereta tinggal, no? Bulan depan pula jumpa, tu pun puas cari di bawah kapek. Tapi bukan orang sini, tuan-tuan. Baik, kemudian sikit lagi saya baca, no? Panjang, sekadar kenal-kenal sudah. Berkata Sayyid Abdullah Al-Ghumari dalam kitab beliau yang berjudul Sabilut Taufiq, inilah susur galur keturunan kami yang popular di kalangan keluarga kami yang menetap di wilayah Gumarah dan selainnya. Kelahiran beliau dilahirkan di Bandar Tonjah, Morocco. Tok guru kita ni, tuan-tuan, daripada Morocco pada hujung bulan Jamadil Akhir atau awal bulan Rejab tahun 1328 Hijrah bersamaan 1910 Masihi. Latar belakang keluarga.
Sayyid Abdullah Al-Ghumari dilahirkan di kalangan keluarga yang terkenal dengan ketakwaan, keilmuan, kesolehan dan kemuliaan, ditambah pula dengan keturunan yang baik dan suci. Ayahanda beliau Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari merupakan syekh para ulama Morocco. Beliau telah mengasaskan madrasah Siddiqiyah yang berjaya melahir ramai para ulama yang berwibawa. Tuan-tuan, pak, tok wan, semuanya alim para ulama. Bila kita sebut lagu ni kita iklan sat no. Dalam kita baca tu biar ada benda hak boleh kita ambil. Bila kita baca silsilah tok-tok guru kita, kebanyakan depa ni mak ayah tok guru dah. Ayah tok guru, tok wan tok guru, tok ceh tok guru. Ish kira kita ni ustaz no nak anak jadi tok guru ni kira tak nampak dah lah ustaz no. Dia ada orang sebut lagu tu. Tuan-tuan tak usah duk bimbang. Kerana ulama mengatakan sesiapa yang teringin sebelum tu iman, ketakwaan, kesolehan, ilmu, bukan pasti pak tok guru anak confirm tok guru, bukan pegang yang tu. Pak Habib anak belum tentu ada ilmu. Sebab tu Rehan sebut iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Kalau pak tok guru anak belum tentu tok guru, mungkin tok guru pun boleh. Sebab apa? Bermula daripada ayah dia. Kita ni ustaz bukan tok guru pun ustaz imam pundak kita ni, macam mana nak anak di tok guru? Tuan-tuan, sebagian ulama kata jika hajat teringin kita nak silsilah keturunan kita lepas ni jadi tok guru, bermula daripada kita. Maksud bermula daripada kita ni apa dia tuan-tuan? Keinginan kita nak silsilah keturunan kita ni mau duk jadi tok guru. Paling kurang kalau nak kata anak besar-besar belakang dah ustaz kerja belakang dah, cucu duk nampak cucu ya. Baik, bermula daripada kita. Apa dia tuan-tuan? Selain daripada memberi pendedahan tentang ilmu, maka kita ni kena berkhidmat kepada ulama. Berkhidmat kepada ulama. Macam-macam lah khidmat, tak mahu saya nak hurai berkhidmat dengan ulama, bersuhbah dengan ulama, berkawan rapat dengan ulama, duduk dengan ulama. Niat tu elok, ikhlas, ya Allah aku nak juga salah seorang daripada keturunan silsilah lepas ni ada yang jadi tok guru, ya Allah. Tuan-tuan, akhir zaman baru ni depa hantar mai, saya dengar cering tuan-tuan dengar, seronok saya tak tahulah, tapi kalau saya dengar cering yang disebut oleh Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala, dia kata tuan-tuan, antara tanda akhir zaman, tanda kiamat yang jelas yang Allah Ta'ala tunjuk adalah dengan mematinya para ulama. Ramai ulama mati. Dia kata istilah pepatah Melayu, patah tumbuh hilang berganti, ayat itu sah selain daripada ulama. Patah tumbuh hilang berganti, ayat tu boleh digunakan selain daripada ulama. Baik ulama tak boleh guna ayat tu. Sebab patahnya, wafatnya, meninggalnya ulama tidak akan ada ganti macam dia, takkan ada. Contoh dia bagi tu Tuan Guru, almarhum Tuan Guru apa nama ni, Haji Saleh Musa. Tuan-tuan, ulama Kedah dulu ni tauhid. Sedap dia cerita tentang tauhid tu, tak ada ganti dah. Tuan-tuan ingat senang kan mengajar tauhid? Tak mengajar tauhid tu kira kemah dah. Kita nak faham payah, nak bagi orang faham tu lagi payah. Macam ni kita faham, okey, nak bagi orang faham tu payah. Kalau setakat mai baca, siapa pun boleh baca, tapi nak bagi faham tu, yang kata Allah itu ada, macam mana kata adanya Allah, kena bagi contoh, baik pada dalilnya, baik daripada huraian, supaya orang mudah faham. Tuan-tuan, susah. Bila meninggalnya Tuan Guru, anaknya ambil alih Syekh Muslim. Okey, tak ada masalah.
pun ulama juga, tapi tak sesedap almarhum. Lepas tu tuan-tuan, ulama ni tak ramai dah akhir zaman. Maka kita ni niatlah paling kurang adalah seorang dua duk nampak tak lepas habis juga ustaz. Tak apalah, paling kurang ada salah seorang daripada keturunan kita yang menghafal Al-Quran. Yang ni pun besar rahmat dah tuan-tuan. Besar rahmat dah hafal Quran ni. Boleh main duk jadi imam tempat kita, no? Baik. Ini sebahagiannya. Tuan-tuan, masa dah 8.30. Sikit noh, sebelum kita nak buka, nak baca hadis yang pertama, tak tahu sempat ke tak malam ni. Lagu ni, ilmu. Saya nak bagi semangat kepada tuan-tuan dan kepada saya. Kita nak ambil semangat, nak menuntut ilmu. Dia lagu ni. Satu perkara, satu benda, awal dia mahal, lama-lama tak ada nilai, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik. Apa-apa perkara pun dia ada naik, dia ada turun, dia ada naik, dia ada turun, ada tak ada nilai, ada dia berharga. Baik emas sekalipun. Tapi satu perkara, satu benda, jika pegang, jika buat bagi kemah, dia akan tidak ada jatuhan nilai sampai hari kiamat, yakni ilmu. Ilmu dia takkan turun nilai dia sampai hari kiamat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ambil dah kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tuan-tuan, pasal apa saya pilih Imam Syafi'i? Selain daripada alasan kepada mazhab kita, dia orang cerdik tuan-tuan. Imam Syafi'i ni orang cerdik. Kalau tuan-tuan buka tentang kisah dia, cukup cerdik. 8 tahun settle Quran, settle 8 tahun. Saya 8 tahun tuan-tuan, Iqra' pun untuk guru Pahligan. Ni 8 tahun Quran settle. Umur 10 tahun. Nah, sebahagiannya sebut umur 10 tahun. Tok guru dia di Mekah, bukan tok guru, Gubernur Mekah. Noh, Gubernur Mekah. Dia kata ni hang ni pelik sangat ni. Pelik pasal cerdik. Selain daripada keturunan Rasulullah, Imam Syafi'i ni kecerdikan dia, kepandaian dia, kealiman dia tu luar biasa. Maka Gubernur kata, jom ikut saya Ustaz. Tuan-tuan, Gubernur ambil berat tu, habis meter pi. Dia kata Gubernur jumpa sama-sama Gubernur Mekah dengan Gubernur Madinah. Dia kata, aku main ni ada sebab sikit ni. Pasal apa? Boleh tak tolong bawa budak ni pi mengaji dengan Imam Malik? Imam Malik tuan-tuan masa tu bawa Imam Syafi'i ni pi mengaji dengan Imam Malik, boleh tak? Maka Gubernur kata boleh, aku try aja tengok. Dia pun bawa Imam Syafi'i ketika itu pi jumpa, pi rumah Imam Malik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar mai tu khaddam, pembantu, PA dah, no, bahasa kita. Mai dia kata, ni ada apa tuan? Tuan-tuan, Gubernur mai tanya lagu tu. Ada apa tuan? Kalau mai nak menuntut ilmu, saya dah bagi dah senarai jadual tok guru ngajak, saya dah bagi dah. Jadi time ni tak kena noh, time ni tak kena, minta maaf banyak dah. Tuan-tuan, Gubernur tak ada nak heran apa tak, saya mai ni ada benda sikit nak bincang. Ni kerja Gubernur daripada Mekah, urusan punya. Dia suruh saya buat satu benda ni. Boleh saya nak jumpa Ustaz dengan tok guru? Nanti Ustaz duduk. Tuan-tuan, dia pun masuklah rumah. Masuklah rumah, dia keluar kerusi, meletak di pintu. Kerusi tu bukan untuk Gubernur. Kerusi tu untuk Imam Malik. Ni tuan-tuan yang kata khidmat ni. Ni tuan-tuan yang mai usung meja, yang mai pasang mikrofon, yang mai tekan ikon, ini dikira khidmat. Soal tugas tajuk lain, kalau ikhlas dikira khidmat. Minta kepada Allah, insya-Allah keturunan kita ada yang jadi orang yang luar biasa suatu hari nanti, insya-Allah. Maka tuan-tuan, duk sat dia keluar kerusi, mailah keluarlah guru yang mulia Imam Malik. Keluar mai duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni bahasa saya. Ada apa? Ni
Gubernur Mekah suruh saya mai jumpa Tok Guru, suruh budak ni mengaji dengan Tok Guru. Tuan-tuan Imam Malik beralih, hang ni awak menyusahkan orang. Hang ni awak menyusahkan orang. Maksudnya tuan-tuan, nak mengaji meh sendiri. Meh sendiri, ikhtiar usaha sendiri. Dia nak hajak kita lah. Baik. Kalau betul yang hang nak mengaji, apakah persediaan hang nak belajar dengan aku? Ni bahasa saya. Apakah persediaan hang nak belajar dengan aku ni? Tuan-tuan, kata Imam Malik. Jawab Imam Syafi'i yang ketika itu sebahagiannya mengatakan 10 tahun. Dia kata, Tok Guru, saya telah pun menghafal Muwatta' Imam Malik. Tuan-tuan, dalam kepala dia. Tu baru nama betul-betul nak mengaji. Nah, kita nak mengaji tajwid, kuliah pun lakum tak jumpa. Contoh, izhar pun tak tahu huruf berapa. Apa dia lagi? Iqla'. Iqla' dah buat teruk. Tok Guru tanya, Pak Long, iqla' ada berapa Pak Long? Buat bilang cari. Oh, tak dapat Ustaz. Iqla' satu je. Tu pun dah buat pusing mata. Contoh, bukan orang sini. Tuan nak sebut kata apa? Lemah kita. Saya sebut kita sekali dengan saya lah, lemah. Baik. Pada usia sebahagiannya sebut 13, ada yang sebut 17. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk di kerusi mufti ketika itu. Tuan-tuan, alim Imam Syafi'i. Tu pun ada orang duk lekeh dia. Orang hak lekeh tu pun tak pandang dengan dia. Tak apalah, tu bukan tajuk kita. Maka tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i pesan. Dia pesan. Dia alim, kita ambil nasihat dia. Dia kata, tidaklah akan datang ilmu itu kepada kalian, kepada saudara-saudari, melainkan dengan 6 perkara. Perbahasan 6 ni pun ada bahas dia. Tu hari kalau sempat kita hurai pasal pun 6. Yang pertama dia kata, tuan-tuan, zakat cerdik. Cerdik, cerdas. Dia kena cerdik. Orang nak ngaji ni kena cerdik. Allah tahu mau nak sebut cerdik 4 long hang ke SPM tak ada apa. Bukan cara lagu tu. Cerdik semua Allah Ta'ala kurniakan cerdik. Cuma apa yang kita buat bagi nak maintain, nak jaga kecerdikan itu? Pemakanan, tuan-tuan. Dalam ni ada hadis tentang hurai makanan. Hadis, tak silap saya, hadis yang ke-7 ke yang ke-6. Tubuh yang diharamkan masuk syurga. Habis. Tubuh yang diharamkan masuk syurga, pemakanannya haram. Nanti kita akan hurai insya-Allah. Kemudian dia kata apa lagi, tuan-tuan? Apa? Yang kedua, semangat. Semangat. Maaf cakap lah. Tadi tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, dia mengadu kepada Tok Guru dia, Imam Waqi'. Saya nak tanya Tok Guru, pasal apa sejak-sejak ni hafalan saya mudah hafal. Ni kita ambil berat, tuan-tuan. Siapa kita lah. Tak tahulah Ustaz, sejak-sejak ni susah dah Tok Guru mengajar, saya tak apa nak faham. Dia dah ulas tentang tayamum, saya tak lepas pi Ustaz. Tambah bab tauhid saya tak pi terus. Kadang-kadang saya pi Ustaz, lena pi gitu ah. Jadi slow, tak tahu saya apa tahu. Maka tuan-tuan kata Tok Guru dah, al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan dianugerahkan, dipancarkan kepada orang yang melakukan maksiat. Pegang yang tu. Tuan-tuan, ilmu. Penting dah ilmu. Akhir zaman ni tuan-tuan, lagilah penting. Maaf cakaplah kalau ada yang tersinggung. Tuan-tuan biasa jumpa ada orang yang dia cakap, Ustaz, saya biasa mimpi orang tu kata saya ni Imam Mahdi. Biasa ada pelik-pelik lagu ni. Hak paling teruk perempuan. Dia kata saya ni Imam Mahdi. Pasal apa dia teruk, tuan-tuan? Pasal tak ada ilmu. Nampak sangat tak cerdik. Hak kerja bila mana tidak ada ilmu, tapi nak beramal jenis tiru orang, Tok Guru dan iblis, setan. Ada satu kisah Pak Long tu, dia pergi satu tempat, dia nampak tempat yang cantik. Dia kata, Tok Guru, saya nampak tempat tu, saya gerak sungguh cantik lah, syurga. Alhamdulillah, karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Tok Guru kata, tu bukan karamah, tu setan.
Puas Tok Guru cakap aku tu. Pasal apa Tok Guru cakap aku tu? Dia kata ni hang try baca ayat-ayat ni, hampir tempat tu hang baca ayat-ayat ni, tengok naik dia ke mana. Tuan-tuan, dengan izin Allah, Allah boleh kurniakan anugerah ini kepada syaitan. Jika kita tidak ada ilmu, dia mempengaruhi kita. Dia buka hijab kita, kita nampak benda yang elok, yang cantik, yang indah. Maka kita kata kita ni ada kelebihan. Antara ulama kata nak tahu dia tu dusta ke betul ke tidak, walaupun sampai tahap kita nampak sopa karamah, tengok Quran hadis dia macam mana. Kalaulah dia tu duk rasa nampak lagu nu nak dia pi naik Bukit Gunung Jerai ke, dia nampak syurga contoh. Tengok-tengok Jumaat tak pi pun. Tengok-tengok puasa tak pun. Yang tu bukan orang yang berilmu. Itu tuan-tuan jelas kesesatan dia. Apatah dia orang yang menyesatkan orang lain. Ingat, sebab tu ilmu kena pegang sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Kita hadap mengajak ni pun banyak benda yang kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, saya hurai sekadar kemampuan saya. Jika ada salah dan silap, tuan-tuan boleh tegur saya. No? Baik, teruskan. Apa lagi kata Imam Syafi'i? Iaitu bersemangat. No? Dia kata semangat, hirsun, semangat. Mengaji kena semangat. Persiapan kita semangat. Malam ni aku nak mengaji tajuk apa, tasawuf. Aku nak tahu ilmu apa yang boleh aku buat balik beramai. Bokmai, pen, kertas kena tulis. Ilmu ni tuan-tuan, dia nak dapat susah, nak jaga dia lagi susah. Nak jaga dia lagi susah. Nak tambah dia antara punca nombor 1, nak tambah dia, nak ikat bagi ilmu ni kemas, dia tak boleh pergi kot lain, dia mesti kena ada adab duduk depan sekali daripada ilmu. Lepas tu kata ulama, utamakan adab daripada ilmu. Dia kena ada adab lah. Ngaji kena ada adab. Ada orang dia tak kisah pun adab, sebab tu dia duk heran pasal apa mengaji tapi tidak ada perasaan takut akan Allah. Kitab nu dia dah khatam, Munyatul Musalli dia dah khatam, Riyadus Salihin dia dah khatam, Riyadus Salikin dia dah khatam, tapi perangai dia sama. Sebab apa? Adab tak ada. Kena Tok Guru tu mengajak-mengajak seolah-olah kena atas kepala dia, dia marah. Tuan-tuan duk sampai kat telinga saya ni macam-macam dah. Ada tempat saya pi kita ni suara derah. Balik-balik ada orang telefon, ustaz, banyak lah masjid tu no. Saya kata pasal apa? Ada hak tak faham siapa kita. Ni satu masalah. Mak cakap lah tuan-tuan, alang-alang sebut. Dan sebut apa? Kita bila duduk di kelompok yang tu, bila Tok Guru cakap kita tangkis buang, itu kita panggil bodoh sombong. Orang putih dia tahu dia sebut apa, tapi Melayu kata bodoh sombong. Kita duk takut yang lama, ilmu mai Tok Guru belah. Dia cakap sebab apa? Hadis, Quran, ulama sebut. Sebab dia berpegang qulil haqq walau kana murran. Berkata benarlah walaupun pahit berat nak sebut ni, tapi sebab ilmu amanah dia. Dia pun cakap pam kena atas kepala. Kita rasa satu orang luku sekeh atas kepala. Aku geram Tok Guru ni calak kereta. Tak ada berkat. Kita bisa dengar tak kisah tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri, tak silap saya, ustaz kalau salah kita. Orang nak peleceh dia. Orang pergi rumah dia mengendap tengok Tok Guru duk makan ayam. Bekas dia bagi ke anak murid. Anak murid ambil makan. Makan-makan Pak Long hak mengendap tadi ni, dia kata apa? Cantik, ni peluang dia. Nak jatuh Tok Guru. Tuan-tuan, ulama ni racun. Bukan racun nak sembuh lalat tu. Maksudnya darah depa tu. Jangan dia buat leceh kat depa. Dia cam budak tu, anak murid tu, dia pergi cari rumah budak tu. Bom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak balong, gelabah pelik aku ni nak cakap sat lagi ni hang kata aku kurang ajar. Dia orang lagu tu. Awak hang anak hang ada dak hantar pergi pondok hujung kampung ni? Ada lah seorang hak bongsu. Pasal hak tu tak pernah lepas pergi mengaji. Contoh. Hak hantar pondok pergi ni hak ni tak lepas pergi mengaji. Tu daerah anak apa tak boleh. Dah hantar pergi hak slow. Hak cerdik-cerdik tu luar negara, Afrika, Somalia. Dia bangga hak tu. Tuan-tuan, tu bukan tajuk kita nah, contoh. Ada lah seorang hak bongsu tu, ngam-ngam ku hantar pergi, tak tahu hantar mana dah.
UAE pun tolak dia, UKM pun tolak dia. Hantar pergi pondok lah nak. Mampu dah anak hang tu pasal apa? Tadi ni aku nampak tok guru makan bekas dia bagi kat anak murid hang, dia bagi kat anak hang. Seorang ayah tuan-tuan, seorang ayah, dia rasa macam hina anak dia buat lagu tu. Kawan dia pun rembah motor saya tambah. Dia rembah motor pun, bongoi pun lompat pum lagu tu, hak tu saya tambah. Sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tok guru kata. Ni adab tuan-tuan. Ini poin saya adab. Ya, pak cik ada apa? Ni tok guru, saya ni mai hantar anak saya mai pondok ni supaya jadi orang alim. Siapa tok guru? Tapi saya tak sangka tok guru boleh buat macam ni ke anak saya. Layan siapa anak saya ni kucing. Ni waris ni. Waris hadis lagu ni dia kena saman sedia ni. Tuan-tuan, ni bukan orang sini. Saya nak sebut apa? Dia buat apa? Lepas tu Pak Long nak buat apa? Saya ambil balik anak saya, biar saya ajak sendiri lah senang. Dia pun ambil on the way balik. Duduk atas motor saya tambah. Duduk belakang. Sampai kat Taman Yayasan tu, saya tambah lah. Kalau hak kena cerita ni kita tu saya tambah. Nak bagi sedap cerita. Ni pak nak tanya hang ni. Pasal apa pak? Sambil angin duk deras tu kan, buka dengar suara. Awak ayah, apakah hukum sekian. Anak dia jawab siap dalil Quran hadis. Motor slow dah. Tuan-tuan, tanya kali lagi. Ni aku tanya hang ni, apakah hukum sekian pun lebih kurang? Allah. Ni. Habis noh. Nak habis dah. Tak apa noh. Saya tutup. Dia boleh jawab. Bila dia boleh jawab, tanya jawab, pak dia break mengejut. Tu saya tambah. Patah balik. Assalamualaikum tok guru. Nada lain dah. Waalaikumsalam. Pasal apa ni pak cik? Saya duk sangka tok guru buat anak saya sopa binatang. Lepas tu saya tanya hukum semua dia boleh jawab. Siap Quran hadis lagi. Lepas tu saya rasa menyesal tok guru. Saya nak sambung balik boleh tak? Tak sambung apa? Sambung mengaji dengan tok guru lah. Apa kata tok guru tuan-tuan? Saya boleh terima dia kembali. Tapi ingat Pak Long, Allah telah mengharamkan berkat ilmu turun kepada dia, tuan-tuan. Punca siapa? Pak. Yang kena siapa? Anak. Sebab tu beringat. Jangan sesuka hati pergi seorang cikgu pergi pukul tengah belakang. Puas hatiku lah. Puas apa? Anak dapat mangsa, tak ada keberkatan ilmu. Bila tak ada, ngaji cerdik jadi hawak. Orang Kedah kata, pandai cerdik jadi hawak. Ngaji kemahiran, boleh buka enjin pasang balik, tapi buat apa? Curi, bukan kerja. Ni contohlah nak. Cukup dekat tu masa dah pun habis, derah lagi, van mai habis kita semua. Tuan-tuan, yang baik daripada Allah, insya-Allah bulan depan kita akan baca hadis yang pertama. Mudah-mudahan tuan-tuan mudah faham dan kita mudah amal. Yang baik daripada Allah, yang kurang clear itu kelemahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم